Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para panel, kami daripada grup B8 akan membentangkan kajian kami, iaitu kajian mortar dengan bahan tambahan dua jenis kerang. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Awang Muhammad Solehin, Fikri bin Kawi, Muhammad Tajuddin Arif, dan Muhammad Syahril bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri bin Kawi, 07 DKA 18F 1065, dan saya akan membentangkan tentang abstrak kajian kami. Abstrak kajian kami ialah kajian ini mengkaji sifat-sifat kejuruteraan daripada kulit lokan dan lala yang dijadikan sebagai bahan tambahan bagi batu baur halus dalam mortar. Tujuan adalah untuk mengurangkan kegunaan pasir yang semakin berkurang dan memberi kesan kepada alam sekitar kerana pengorekan pasir sungai yang menjadi permintaan ramai semakin meningkat dalam pembinaan. Terdapat dua jenis kulit kerang yang dijadikan sebagai bahan tambahan, iaitu kulit lokan dan lala. Kajian ini dilakukan dengan menghasilkan 42 sampel cube yang dibahagikan kepada 3% campuran, iaitu 5%, 15% dan 25% termasuk kawalan asal. Hasil data yang telah diambil pada hari ke-7 dan hari ke-28 diambil dari segi ujian kekuatan mempatan, ujian kadar resapan air dan ketumpatan. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Pasir sangat diperlukan dalam pembinaan. Hal ini memberi kesan kepada alam sekitar kerana semakin tinggi permintaan mortar simen, maka semakin banyak sungai yang akan dikorek bagi mendapatkan hasilnya, iaitu pasir. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Awang Muhammad Solehin bin Awang Mudin, 07 DKA 18F 1061, akan membentangkan tentang objektif kajian dan skop kajian. Objektif kajian yang pertama, menjalankan ujian mampatan bagi mengetahui kekuatan sampel. Yang kedua, menjalankan ujian kadar resapan air untuk mengetahui peratusan penyerapan air. Yang ketiga, mencari ketumpatan sampel bagi mengetahui jisim setiap sampel. Skop kajian pula, cube mortar yang dihasilkan menggunakan bancuhan daripada dua jenis kulit kerang, iaitu kulit lokan dan lala, yang menggunakan 1:3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahril bin Yahya alias Yahya, 07 DKA 18F 1036. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi dan hasil dapatan. Metodologi. Terdapat 14 prosedur, iaitu metodologi dalam kajian ini. Yang pertama ialah proses membeli bahan dan peralatan yang diperlukan. Yang kedua ialah proses mengumpul kulit kerang. Yang ketiga ialah proses mencuci dan mengeringkan kulit kerang. Yang keempat ialah proses memecahkan dan mengisar kulit kerang. Yang kelima ialah proses ayakan kulit kerang mengikut standard yang bersesuaian. Yang keenam ialah proses menyediakan acuan. Yang ketujuh ialah proses membancuh sampel. Yang kelapan ialah proses memasukkan bancuhan di dalam acuan. Yang kesembilan ialah proses membuka sampel. Yang ke-10 ialah proses melabel data dan menimbang jisim sampel. Proses ke-11 ialah proses pengawetan mengikut bilangan hari selama 7 hari dan 28 hari. Proses ke-12 ialah proses menimbang jisim setelah proses pengawetan. Proses ke-13 ialah proses menguji kekuatan sampel. Dan proses yang terakhir adalah proses mengambil data dan menganalisis data. Seterusnya ialah hasil dapatan. Terdapat dua ujian yang dilakukan di dalam kajian ini dan satu penilaian untuk jisim, iaitu ketumpatan. Manakala dua ujian tersebut ialah ujian kekuatan mempatan dan ujian kadar resapan air. Graf pertama ini merupakan graf perbezaan kekuatan mempatan bagi 7 hari dan 28 hari. Dapat dilihat bahawa sampel mortar kawalan asal merupakan nilai kekuatan mempatan yang tertinggi, diikuti oleh sampel mortar lokan, dan nilai kekuatan mempatan yang terendah adalah sampel mortar lala. Seterusnya ialah graf kadar penyerapan air. Sampel mortar lokan merupakan nilai kadar penyerapan air yang tertinggi, diikuti oleh sampel mortar kawalan asal, dan
sampel mortar lala merupakan kadar penyerapan air yang paling kurang. Yang terakhir sekali ialah graf ketumpatan. Dapat dilihat bahawa graf ketumpatan, sampel kawalan lokan merupakan ketumpatan nilai yang tertinggi, diikuti oleh sampel mortar kawalan asal, dan nilai ketumpatan yang paling rendah merupakan sampel mortar lala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Tajuddin Arif bin Tajul Arifin, 07 DKE 18F1003. Saya akan membentangkan perbincangan, cadangan dan juga kesimpulan daripada kajian kami ini. Pertama, perbincangan. Terdapat beberapa ralat setelah data dianalisis dan didapati bahawa punca daripada ralat yang terhasil ialah daripada data yang tidak konsisten adalah kesalahan daripada bancuhan yang dilakukan mengikut bilangan hari dan menggunakan instrumen yang berbeza. Seterusnya, cadangan. Cadangan kami ialah untuk mengubah suai nisbah menjadi lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak data. Kedua, mencoba menggunakan kulit kerang yang berlainan jenis yang lagi banyak. Gunakan jenis kerang yang lebih banyak lain-lain untuk mendapatkan lebih data. Ketiga, menggunakan prosedur yang lebih efektif untuk mendapatkan data membancu sampel secara seragam dan menggunakan instrumen yang tetap. Kesimpulannya, secara keseluruhan, penggunaan bahan kulit lokan adalah lebih sesuai dan peratus bancuhan adalah semakin tinggi nisbah perastusan bancuhan bahan tambah, semakin tinggi kekuatan lompatan dan ketumpatan mortar yang dihasilkan. Yang terakhir, perkara yang boleh dirumuskan dalam kajian ini ialah kulit kerang jenis lokan dan lala dapat dijadikan sebagai bahan alternatif untuk menjadi bahan tambah dalam bahan mentah yang sedia ada.